pada garis lurus atau tidak. Jom kita tengok bagaimana caranya. Hari ini kita nak tentukan sama ada titik P terletak pada garis lurus yang diberikan atau tidak. Okey, di sini diberikan satu persamaan garis lurus iaitu 2x tambah 3y sama dengan 12 dan diberi juga satu koordinat bagi titik P iaitu 15 negatif 6. Kita tahu 15 ni adalah koordinat bagi x manakala koordinat bagi titik y adalah negatif 6. Okey, kita tengok bagaimana caranya kita nak tentukan P ni terletak pada garis lurus atau tidak. Okey, mula-mula kita kena pisahkan persamaan garis lurus ni kepada dua bahagian. Yang pertama bahagian kiri. Okey, bahagian kiri ni adalah bahagian kiri sebelum sama dengan. Okey, ini tanda sama dengan. Jadi bahagian kiri adalah bahagian di sebelah kiri sama dengan dan juga bahagian kanan iaitu bahagian kanan sama dengan. Nombor 12 adalah nombor di sebelah kanan simbol sama dengan. Okay, seterusnya kita gantikan nilai x, koordinat x iaitu 15. Okay, ini koordinat x 15 dan koordinat y negatif 6 di dalam persamaan garis lurus tadi. Okay, maka ini x, 2x dari 15 tambah 3 negatif 6. Negatif 6 ni nilai y sama dengan 12. Okay, asalnya yang ini ya. Okay, kita selesaikan. Kita akan dapat 12. Okay, nampak tak kat di sini? 12 sama dengan 12. Maksudnya di sebelah kiri nilai dia 12 manakala di sebelah kanan sama dengan nilai dia 12. Okey, maka nilai ini adalah sama. Jika nilai adalah sama, maka kita boleh katakan bahawa titik P terletak pada garis lurus 2x tambah 3y sama dengan 12. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okay, diberi garis lurus y sama dengan 2x tambah 16 dan satu koordinat m iaitu negatif 4 dan 3. Negatif 4 mewakili koordinat x manakala nombor 3 mewakili koordinat y. Okey, penyelesaiannya kita asingkan dulu bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Bahagian kiri sama dengan simbol sama dengan dan bahagian kanan simbol sama dengan yang ini ya. Okey, kemudian kita masukkan nilai. Kita gantikan nilai x iaitu negatif 4 dan y sama dengan 3 di dalam persamaan yang ini. Ya, okey, kita masukkan nilai. 2x negatif 4 tambah 16 dan y kita gantikan di sini. Y sama dengan 3. Okey, kita selesaikan. Kita akan dapat bahagian kiri 3 dan bahagian kanan 8. Okey, yang ini jelas sekali nombor dia tidak sama, 3 dan 8 ya. Jika tidak sama, maka M tidak terletak pada garis lurus Y sama dengan 2X tambah 16. Soalan seterusnya, soalan yang ketiga, kita nak tentukan juga P terletak pada garis lurus yang diberi ataupun tidak. Diberi persamaan garis lurus X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey, dan diberi juga koordinat P sama dengan 4 dan negatif 3. Okey, koordinat P 4, negatif 3. 4 mewakili X manakala negatif 3 mewakili koordinat Y. Okey, mula-mula kita kena asingkan dulu, pisahkan dulu bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Bahagian kiri sama dengan dan juga bahagian kanan sama dengan. Kemudian kita gantikan nilai x dan y di dalam persamaan garis lurus. Okey, 4 adalah nilai x, okey, xy. Jadi 4x negatif 3 adalah nilai y. Okey, kita selesaikan 4 per 2. Okey, kita selesaikan. Okey, bagaimana kita nak selesaikan pecahan? Disebabkan bawah ni nilai dia tak sama 2 dan 3, kita samakan dulu. Maka 2 ni kita akan darab dengan 3. Dan juga 3 ni akan darab dengan 2. Jadi keseluruhan pecahan yang ini darab dengan 2. Dan keseluruhan pecahan 4 per 2 kita darabkan dengan 3. Okey, seterusnya kita akan dapat 12 tolak 6. Jawapan dia 6. Okey, 6 bawah ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, yang ini bahagi, maka pindahkan ke kanan kita akan darab. So, jawapan akhir dia adalah 6. Okey, maka belah kiri jawapan dia 6 dan belah kanan juga jawapan dia 6. Sama kan? Okey, jika sama kita boleh katakan bahawa P terletak pada garis lurus X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1.
Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap penerangan yang sedikit ini akan memberi manfaat dan anda semua faham apa yang cikgu terangkan. Bye. Yang dimaksudkan dengan garis selari. Okey, garis lurus yang selari mesti mempunyai kecerunan yang sama. Okey, maksud dia M tu mesti sama. Okey, yang kedua, kita perlu tukarkan bentuk persamaan garis lurus kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita tengok contoh bagaimana untuk dapatkan garis selari. Okey, ini contoh yang pertama, diberi dua persamaan garis lurus. Yang pertama, 3Y sama dengan negatif 6X tambah 3, dan kedua, persamaan yang kedua iaitu Y tambah 2X bersamaan dengan 14. Okey, kita ambil dulu persamaan yang pertama. Okey, kita buat satu per satu. Okey, persamaan yang pertama, mula-mula kita kena tukarkan kepada bentuk persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Untuk tukarkan, kita kena pastikan perkali bagi Y iaitu nombor 3 tu perkali, jadikan dia sebagai 1. Okey, macam mana nak jadikan dia sebagai 1? Maka kita perlu bahagikan dengan nombor itu sendiri. Okey, jadi kita bahagikan dengan 3. Okey, bila kita bahagikan dengan 3, bermaksud semua nombor di sebelah kanan ini perlu dibahagikan dengan nombor 3. Okey, kita permudahkan. Mana yang boleh permudahkan, kita permudahkan. Okey, maka kat sini kita akan dapat Y bersamaan negatif 2X tambah 1. Maka persamaan ini dah memenuhi syarat untuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Di sini kita dah boleh cari kecerunan M iaitu negatif 2. Okey, seterusnya kita pergi kepada persamaan yang kedua yang diberikan daripada soalan Y tambah 2X sama dengan 14. Okey, maka kita tukarkan dulu persamaan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, kat sini kita boleh pindahkan yang tidak berkaitan dengan Y iaitu 2X ni. Kita pindahkan pergi ke sebelah kanan, maka dia akan jadi negatif. Ya? Jadi negatif 2X tambah 14. Maka kat sini kita dah boleh dapat dah kecerunan untuk M iaitu negatif 2. Okay, ya? Negatif 2M X tambah C. Jadi negatif 2 ni adalah kecerunan dia. Okey, kat sini kita bandingkan kedua-dua kecerunan untuk persamaan yang pertama dan juga persamaan yang kedua. Memandangkan kedua-dua kecerunan ini adalah sama iaitu negatif 2, maka kita boleh katakan bahawa dua garis itu adalah selari. Ya, garis yang diberi yang daripada soalan ini. Sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, diberi dua persamaan garis lurus. Okey, kita selesaikan satu persatu. Kita keluarkan dulu persamaan yang pertama iaitu 2X tambah 3Y sama dengan 3. Mula-mula tukarkan persamaan yang diberi kepada bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita pindahkan 2X yang tidak berkaitan dengan Y ni. 2X pindahkan ke sebelah kanan. Memandangkan 2X ni nombor dia positif. Bila kita pindah ke kanan, dia akan jadi negatif. Okey, permudahkan. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 2X per 3 tambah 1. Okey, di sini kita perlu cari M. Okey, M adalah negatif 2 per 3. Kita lihat kepada persamaan yang kedua pula, 2X tambah 6Y bersamaan dengan 12. Tukarkan kepada bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Pindahkan 2X yang tidak berkaitan ya. 2X ni pergi ke sebelah kanan. Kita pindahkan, dia akan jadi negatif. Okey, kemudian kita kena jadikan 6Y ni Y sahaja. Maksudnya kita jadikan perkali di depan Y bersamaan dengan 1. Maka bila nombor dia di sini adalah 6, kena bahagikan semua nombor dengan nombor 6 juga. Ya, di sebelah kanan juga kita perlu bahagikan dengan nombor yang sama iaitu nombor 6. Permudahkan dan kita akan dapat Y bersamaan dengan negatif X per 3 tambah 2. Okey, di sini M adalah nilai dia negatif 1 per 3.
Okey, kita abaikan X ni. Abaikan X, jadi nombor dia ada negatif di depan, maka jadikan X ni perkali dia sebagai 1. Jadi kita dapatlah M dia negatif 1/3. Okey, sekarang kita bandingkan M yang pertama dan M yang kedua. Okey, yang pertama negatif 2/3, manakala M yang pertama negatif 1/3. Kedua-dua M ni tidak mempunyai nilai yang sama, tidak sama. Kalau tidak sama, maka garis adalah tidak selari. Contoh yang ketiga. Okey, kita selesaikan satu persatu. Persamaan yang pertama, Y sama dengan 2X tolak 4. Okey, untuk persamaan ini, dia dah memang dalam bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Maka kita tak perlu tukar dah. Ya, kat sini kita dah boleh kenal pasti nilai kecurunan M, iaitu nilai dia 2. Okey, sekarang kita pergi kepada persamaan yang kedua, iaitu 3X tolak 4Y sama dengan 2. Yang ini, persamaan ni dia bukan dalam bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Kalau bukan, kita kena tukarkan dulu. Ya, bila tukarkan, kita pindahkan 3X pergi ke sebelah kanan. So 3X tu dia akan jadi negatif. Sebab 3X ni asal dia positif, pindah ke sebelah kanan dia akan jadi negatif. Okey, kemudian kita kena jadikan Y perkali untuk Y ni 1, maka kita bahagikan semua nombor dengan negatif 4. Sebab perkali dia kat sini negatif 4, maka bahagikan balik dengan nombor dia, dengan perkali dia. Okey, pemudahkan ke semua yang mana boleh kita pemudahkan. So, akhirnya kita akan dapat 3X per 4 tolak 1/2. Okey, kenapa tolak bukan tambah? Sebab kat sini positif, negatif. Positif, negatif, kita akan dapat negatif. Kita permudahkan terus simbol. Okey, kat sini kecurunan dia adalah 3/4. Okey, bandingkan M. Bandingkan kecurunan pertama dengan kecurunan yang kedua. Tak sama kan? Bila tak sama, maka kedua-dua persamaan garis lurus itu adalah